Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat menyambung perbincangan kita dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman, iaitulah surah Taha, surah yang ke-20, juzuk yang ke-16. Kita telah baca sehingga ayat 114 baru ni, yang mana dalam perbincangan lepas antaranya yang disebut ialah Al-Ismul Azam dalam ayat 111 itu. Sebenarnya disebut dalam kitab tafsir, ulama menyebut Al-Ismul Azam, nama Tuhan yang agung ini ada dalam 3 ayat. Itulah pertama dalam surah Al-Baqarah, iaitu ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, al-hayyul qayyum. Kemudian yang kedua dalam surah Ali Imran, iaitulah Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Dan yang ketiga ni dalam surah Taha ini, iaitu ayat 111, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma. Maksudnya al hayyu al qayyum itulah al ismul azam, nama Tuhan yang agung, yang mana kalau kita minta hajat kita, keperluan kita menggunakan nama ni, insya-Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau mana pun kalau kita baca dalam perbincangan, ada banyak pandangan yang berbeza di kalangan ulama tentang al-ismul azam. Kalau tak silap saya sehingga sampai 20 pendapat yang dikemukakan oleh ulama berdasarkan hujah masing-masing. Antara pandangan yang masyhurnya ialah satu pendapat mengatakan Al-Ismul Azam ni ialah perkataan Allah. Allah itulah Al-Ismul Azam kerana Allah itu merakumi semua sifat dan juga nama-nama Tuhan. Jadi perkataan Allah tu sebuti ada belaka dalam itu. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Zul Jalal wal Ikram. Apa ni duduk dalam Allah tu sebuti. Jadi cukuplah dengan kita menyebut Allah, itu satu pandangan. Pandangan yang kedua ni yang tak adilah Al-Hayyu Al-Qayyum, dan antara yang lain yang masyhurnya juga ialah Zal Jalal, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Zal Jalal Ikram ni dianggap sebagai salah satu Al-Ismul Azam. Dan ada juga dalam berdasarkan hadis, dalam doa Nabi sebut Allahumma inni as'aluka bi annaka Allahul apa ni? Bi annaka antallahul ahadus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu al-ismul azam juga ini dalam hadis. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha apa ni? Antal ahadus samad allazi lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Banyak kali kita tengok. Jadi sebab tu kalau tak silap saya ada sehingga 20 pandangan tentang al-ismul azam ni, atau tu sebagai tambahan lah atas kita. Dan ada setengah pendapat mengatakan ismul azam ni dia tidak ada pada nama yang khusus, tapi bergantung kepada keperluan dan hajat kita pada waktu tu. Gapo kita nak pada waktu tu, kita ambil nama Tuhan ni yang sesuai dengan hajat kita, maka dia jadi ismul azam. Contohnya kita nak rezeki yang murah apa, kita ambil nama Tuhan ya Razak. Kita seru Tuhan ni, kita mohon dengan dia ya Razak, ya Razak. Ya kalau kita nak ilmu, suruh Tuhan buka hati kita ya Fattah, ya Fattah. Ini banyak perbincangan saya sebut-sebut ni nak suruh kita nampak dan kita tahu secara lebih kurang kasarnya tentang pandangan-pandangan ulama yang berbagai dalam soal ni. Kemudian yang kedua ialah dalam perbincangan kita yang lepas, Allah Subhanahu Wa Taala mengajar Nabi ini dengan satu doa dalam ayat 114 tu.
Tuhan kata wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhanku, tambahilah ilmuku. Jadi Tuhan ajar pada Nabi ini supaya minta doa dengan Tuhan supaya ilmu ni ditambah. Sebab ilmu kita manusia ni sikit nak balik dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tak ada orang yang mengetahui segala-galanya. Ada orang tahu bidang ni, orang tahu tak bidang ni. Sebab kisah Nabi Musa dengan Khidir. Nabi Musa ni ilmu banyak pada waktu itu, iaitulah ilmu yang bersifat zahir. Dalam istilah dia panggil ilmu zahir ataupun ilmu syariat. Adapun Khidir ini, Nabi Khidir ni dia ada ilmu rohani, ilmu batin. Batin itu bukan batin hak kebar ke apa dak, maksudnya ilmu yang bersifat rahsia-rahsia yang tidak ada pada orang biasa. Ni ilmu ni hanya ada pada Nabi Khidir ataupun Nabi Khidir ini. Itu ayat ilmu kita. Dan tak ada orang ni yang tahu belaka. Sebab tu Tuhan sebut dalam satu ayat, wa fawqa kulli zi ilmin alimun. Di atas setiap orang yang berilmu itu ada orang yang lebih tahu pada dia. Macam kita contoh kita belajar, kita surah hebat dah kan dapat PhD universiti, tapi orang adalah orang lain lebih guru kita. Sekurang-kurangnya guru kita, hak jadi supervisor kita tu di universiti ataupun musyrif dalam bahasa Arab. Dia ni tentulah lebih pandai pada kita. Kalau tidak tak okey dia boleh mengajar kita, boleh bimbing kita sehingga dapat PhD. Jadi nak ayat setiap orang ni ada kekurangan dan kelemahan dia. Maka sebab itulah dari ayat ni Tuhan ajar Nabi ni supaya mohon, Rabbi zidni ilma. Wahai Tuhanku, tambahlah ilmu aku. Jadi ajaran ni sebenarnya bukan khusus kepada Nabi, tapi lebih kepada mengajar kita umat. Sebab antara kelemahan kita manusia ni, kita rasa kita pandai belaka. Dan kita tahu, sebab tu malah nak mengaji. Malah nak mengaji, tahu dah Orang tanya gua nak tak pergi dengar orang ngajar masjid. Kau tahu dah. Pak ustaz tu duk royak, kau tahu lama dah. Jadi ni antara dia. Dan sebab tu dalam tulisan orang ahli sebut, bila kita rasa ilmu kita ni cukup dah, tu tanda jahil. Tanda kita ni jahil. Bila kita kata ilmu cukup dah, ilmu banyak dah, itu tanda kejahilan kita. Sebab orang yang berilmu ni dia tidak pernah rasa dia cukup. Dia tidak pernah rasa ilmu tu cukup dengan dia. Sebab tu yang ngaji sokmo. Ngaji sokmo. Dan ngaji ni macam-macam cara lah. Ngaji mendengar. Ataupun kita baca. Kita menghadap guru. Cuma jangan duk agak sangat pada Google. Banyak lah ni sikit-sikit cari Google. Bukan tak boleh. Tapi Google ni kita kadang-kadang benda tu maklumat ada. Tapi kepahaman. Pahaman tu tak ada. Pahaman ni dia kena menghadap guru. Baru faham. Tu kita kena ingat. Jangan kita kalau bila kita rasa kita pandai, kita boleh baca kerana kita pandai bahasa Inggeris, kita pandai Arab, kita rasa pandai dua ilmu kita. Kepahaman bimbing ini guru yang boleh royak. Guru yang boleh royak. Dan kadang-kadang kalau baca buku saja, tulis apa ni cetak ke itu salah. Cetak ke itu salah. Bila cetak ke salah, kita tak berguru, jadi menyelewilah kita. Bagi contoh yang masyhur. Kalau orang ngaji pondok ni, cerita ni masyhur lah. Orang ni dia suruh dia pandai, dia baca kitab. Baca kitab sendiri. Dia boleh ngeja, boleh gapo, bacalah kitab. Jadi bila dia temu dalam kitab tu, bisikin wal fa'ri. Nak cari ketenangan, nak cari ilmu, nak dekat dengan Tuhan ni, kena bisikin wal fa'ri. Siking ni pisah. Wal fa'ri ni tikus. Jadi dia beli macam-macam jenis pisah kedai. Ipung dalam bilik dia, lepas tu igat tikus, buh dalam bilik sekali dengan dia. Lepas dia duduk beramah dalam bilik dengan pisah dengan tikus. Tikus sekeliling, pisah sekeliling. Jadi abel adik-beradik dia ngaji ni balik. Tengok-tengok kejut. Apa buat gini kata dalam kitab ada kan. Jadi bukalah kitab. Rupanya kitab tu silap cetok. Silap cetok. Dia sepatutnya bisaki nanti dengan ketenangan. Wal waqari, waqari ini lebih kuat tenang, cuma dia ada beza sikit. Tenang ketenangan dan kemudian wal waqar ni ada macam kita rasa tenang dan rasa rendah diri. Tu bila kita beribadat kepada Tuhan ni beramal kena beribadat dengan ketenangan. Tenang hati. Sebab tu semaya pun dia ada tamak ninuh. Tergetik tergening. Semaya tak ada tamak ninuh ni tak sah.
Jadi nak ayat itulah bisakinah. Kalau jenis duk garu, duk gapo pun tak boleh juga mayai. Mentah-mentah betul piyuh, lepas tu jawab telefon, duk solat, duk semayang ni kata. Orang Arab ada lagu tu perangai Arab. Allah, apa pun nak tengok. Dia tengah mayai telefon dia bunyi, dia akak. Solah. Buh dia. Okey. Dia ingat tak batal pasal dia kecek Arab. Boleh jadi lah bagi dia tak batal bukan kecek Arab, tak boleh ni kecek Melayu. Macam-macam orang ni ayat. Jadi benda ni tak kena. Sebab tu pernah berlaku zaman Sayyidina Umar, datang masjid, dia tengok orang tu duduk semaya jamuh situ. Jamuh sini betul piyuh. Kadang-kadang kilah kain tu semaya. Umar kata, "Lau khasha'a qalbu hadza la khasha'at jawarihu." Kalaulah hati orang ini khusyuk dalam semaya dia, anggota dia pun khusyuk juga. Anggota pun tak gerak. Itu tanda hati kita. Kalau hati kita khusyuk, anggota kita pun senyap gitu. Tapi kalau duduk main, tu makna hati kita duduk lain. Kadang dia jeling, bunyi orang baru naik masjid kan, duduk belakang dia jeling, siapa dia? Tu masalah juga tu. Kadang-kadang tangan tak gerak tapi mata ni. Mata. Hak sedap lagi kat garu. Kalau kita pergi tanah harap kat Allah, lemah. Mayang dengan pok-pok dia tu. Kali tu mayang orang hok ngaji lah, bukan kata orang-orang kampung ni. Kalau kampung kita kata tak apa jah. Ini ngaji semaya Jumaat tu di satu. Malah ceritalah mana, tapi di Saudi. Dia pejabat dia tu ada masjid. Bila waktu masuk waktu pakak pergi semaya. Kita pun tu peh maya dengan dia. Hak semaya tu hak ahli-ahli belaka bukan dogo-dogo. Kalau pegawai kat perakan ni. Tapi kat dok tengah semaya tegak nyebet tu serbai, nyebet tu kain. Paling kat tu, kita pun serah lemah. Tak tengok, duduk depan kita. Nampak kan, duduk depan bukan kita hitam-hitam, duduk depan mata. Cakap depan. Kata lagu mana semaya. Tu ayat tu penting. Benda-benda lagu tu penting. Baik, balik pada waktu nak ayat kepahami tadi. Balik pada ni, jadi doa ni molek kalau kita baca. Rabbi zidni ilma. Wahai Tuhan, tambahlah ilmu aku ni supaya kembali sokmu. Belajar kepada anak-anak kita baca. Baik, malam ni kita sambung. Ayat 115. Ayat 115 ini menceritakan kisah tentang Nabi Adam. Tentang Nabi Adam walaupun rekah tapi agak dia kata apa? Poin-poin yang penting dalam kisah Nabi Adam ni, iaitu ayat 115 hingga ayat 123. Ayat ni berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya walam najid lahu azma. Kita start situ balik. Dan demi sesungguhnya kami telah berpesan kepada Adam pada masa yang lalu, tetapi dia lupa. Dan kami tidak mendapatinya mempunyai keazaman yang teguh. Bawah ni ayat setelah Allah Ta'ala menerangkan perihal Al-Quran dan pengajaran-pengajaran yang terkandung di dalamnya, dan diberi ingat supaya janganlah diamalkan sifat terburu-buru dalam melakukan sesuatu, iaitu ayat sebelum ni. Maka dalam ayat ini, iaitu ayat 115 ini, diberi ingat pula supaya janganlah melupakan apa yang telah diperintahkan Tuhan. Bahkan hendaklah dikerjakan dengan bersungguh-sungguh. Lalu diberi contoh tentang apa yang telah terjadi kepada bapa manusia, iaitulah Adam alaihissalam, yang telah melupakan apa yang telah diperintahkan kepadanya semasa dia dalam syurga, iaitu supaya jangan menghampiri pokok larangan, tetapi dia telah melupakannya. Jadi Tuhan royak, kalau sebelum ni, ayat sebelum ni Tuhan royak kepada Nabi jangan lorak. Nabi kan bila Jibril baca, dia baca cepat, dia takut tak ingat. Jadi Tuhan kata jangan, sebab aku akan beri peluang kamu ni untuk ingat. Jadi turut tu dengan terketik-terkening. Jadi ayat yang kedua ni, dia royak cerita tentang Nabi Adam. Iaitu Nabi Adam ni lupa. Ini antara kelemahan manusia. Yang kedua lorak, yang kedua lupa. Ini antara kelemahan kita manusia. Lorak, al-ajalah, terburu-buru. Sebab tu Nabi sebut dalam satu hadis, al-ajalah minasyaitan. Perangai lorak ni perangai syaitan. Wa ta'ani minallah, cermat beringat ni hak Tuhan. Hak Tuhan. Jadi lorak ni tak boleh, lorak tak tu kali.
Lorak tak tu kalau benda tak boleh lorak pun lorak. Ada benda kena lorak. Bini nak beranak sakit duk relek, duk cukup janggut, cukup misal lah. Beranak atas rumah lah jawab dia nya. Tapi ada benda yang kena lorak. Tapi dalam keadaan biasa jangan lorak. Sebab lorak ni degi kepada siapa tu bolah. Apa bolah dan sebagainya. Ni Tuhan cerita kepada kita antara kelemahan manusia itulah sifat lupa. Al-ghaflah. Kalau kita ngaji dari mutasawuf tu antara sifat buruk pada diri kita manusia lah al-ghaflah. Ghaflah ni kalau kita terjemah sedap Melayu makna. Bahasa jenis makna. Mesti makna. Sini dia lupa ataupun bahasa lebih tepat an-nisyan lah. An-nisyan. Ghaflah tu makna hak ni nisyan ni lupa. Lupa nisyan dia lupa. Jadi Nabi Adam ni kita tahu cerita dia bila Tuhan ciptakan dia diletak di syurga dan kemudian ciptakan pasangan dia Hawa. Nabi Tuhan suruh duduk dalam syurga dan Tuhan fakula minha ragadan haitsu syi'tuma. Mu dua ni duduk dalam syurga ni makanlah gapo mu nak makan dalam syurga. Ada berlaku. Kalau Tuhan sedia pada masa tu dalam syurga. Tapi Tuhan pesan pada dua ni wala taqraba hadhihi syajarah. Mu dua orang ni jangan menghampiri pokok ni. Fatakuna minaz zalimi, kalau kamu hampiri kamu akan termasuk dalam golongan yang zalim, iaitu melanggar batas Tuhan. Iaitu jangan makan bahasanya. Tuhan kata jangan hampir itu maksudnya tak usah pergi dekat lah, sebab kalau dia pergi dekat terliu. Sebab tu dia dalam kisah zina Tuhan kata jangan kamu menghampiri. Dia tidak kata jangan kamu berzina, sebab zina tu natijah daripada duduk sekali. Maka sebab tu mukaddimah dia tu masuk dekat tu lah. Sebab tu dalam Quran kata wala taqrabu, jangan kamu mendekati zina. Sebab di zina ni dia ada step-step dia kan. Dalam syair Arab dia kata nazratun fabtisamatun fasalamun fakalamun famau'idun faliqa'u. Tu dalam syair Arab. Dia kata mula-mula nazrat tu tengok dulu, mu tengok aku tengok mu. Fabtisamatun lepas tu pakat sengih. Hak tu sengih, hak ni sengih. Lepas pada tu fasalamu kecek wisale. Assalamualaikum tak jawab dosa. Tu biasalah gitu. Fakalamu lepas tu kecek bobe minta nombor telefon laga semua. Famau idun janji nak jumpa mana nak temu mana. Lepas tu famau idun faliqau lepas tu jumpa. Lepas jumpa tu lah dia jauh kat akhirnya jatuh dalam perbuatan yang haram. Tu sebab tu dalam Islam tu dia start situ. Mata kita kena pakat-pakat jaga. Pakat jaga. Hak tengok tu tak ada arah, tapi kalau sengelih tengok tu masalah lah di segi agama. Balik pada cerita kita, jadi Tuhan sebut pada Nabi Adam dan Hawa ni wala taqraba hadhihi syajarah. Janganlah kamu berdua menghampiri pokok ni. Fatakuna minaz zalimin. Ini dalam surah lain. Nescaya kamu berdua akan termasuk dalam golongan yang zalim. Lalu fa'azallahuma syaitanu anha. Setan ni mari ganggu. Setan ni mari ganggu. Cara setan ganggu ni dia cari kelemahan kita manusia. Dia kata Tuhan ni tak sibuk makan buah ni. Ni bukan kerana buah tak molek. Bukan kerana bahaya. Tapi kalau mu makan buah ni, mu kekal dalam syurga. Jadi Tuhan ni tak sibuk duduk lama dalam syurga. Maka sebab dia tak boleh makan. Tengok dia cara tu. Dia pusing tu. Lo ni istilah lo ni spin. Pemesel basuh tu. Pusing juga. Kona cerita. Ubah cerita tu. Jadi dia joyak lah gitu. Manusia ni, Tok Adel ni bukan manusia. Tok nenek kita. Dia ada sifat. Kalau kita duduk tempat sedap, okey nak turun. Gitu. Dia boleh duduk tempat sedap. Nak turun, duduk lain tu tempat tak sedap. Ini tak sih. Pasal tentulah kita nak dalam keselesaan. Jadi dia mikir, tu sebabnya. Tu sebab apa gaya-gaya akhirnya makanlah. Makan dulunya, Hawa makan dulu. Tu kelemahan orang puan. Sebab orang puan ni emosinya lebih tinggi pada orang lelaki. Perasaan dia tu lebih, sentimen dia lebih, emosi dia lebih. Dan itulah kelemahan wanita. Tuhan buat lagu tu. Sebab tu dia boleh beranak, dia boleh jaga anak sebab dia perasaan lebih. Kalau kita lelaki tak boleh.
Kalau nak beranak pun tak boleh. Engkau nak tubik kat mana? Nombor satu. Pak kita jaga anak tak boleh, tak song dengan kita. Orang lelaki teras suruh ulik anak, jenera dia dulu. Apa budak tu pekong apa tu susu dalam lendu tu. Apa dia ulik-ulik orang dia jenera. Nak ayat tu perangai orang lelaki. Orang puan ni ada perasaan tu, tapi di situlah kelemahan dia. Kekuatan duduk situ, kelemahan duduk situ. Jadi iblis ni dia masuk lagu tu. Oh ya kalau makan juga munduk pah bila sini. Muda pah bila-bila, awik muda. Tak susah, tak gapo. Tapi sebenarnya kecek-kecek, bagi kecek. Lalu akhirnya Nabi Adam ni terpedaya dengan Siti Hawa makan. Hawa makan dulu kalau kita baca dalam kitab tu, Hawa makan dulu. Lepas tu baru Adam ni makan. Cuma ada sedak cerita sedak hamba sebut sama ni. Hawa ni dalam satu kitab tu, tapi tak tahu pucuk mai mana, tapi ada dalam kitab. Dia tahu Hawa ni telah terus. Adam ni tak ada telah. Makan sekerak, Jibril pergi tekuk. Buah tu tak ada masuk dalam tekuk. Sebab tu orang lelaki ni ada buti. Jadi orang tak ada buti ni, cek telah habis. Jadi alasan sebab tu orang lelaki kan ada buti ni kan. Buti tu tanda buah kuldi tu tak ada masuk. Jibril gak dia pergi ke hek tu. Hawa ni, dia telah habis. Waktu mari hek. Hek tu nak cuci buah kuldi, masuk dalam tu. Ni dalam satu cerita. Ambo pun tak pergi, cuma royak sedap cerita tu. Jadi cara Tuhan nak cuci tu, maka mari hik dia tak boleh. Jadi nasib baiklah. Ada ni tak terleh. Kalau tidak dengan kita-kita, mari hik. Kalau juga lah tu lelaki bini mari hik ni, leluh. Kena tu lelaki tu email pula kan. Tak jemaah lah buat kita. Kalau tu email mari hik. Tu dah lagi tak sebut. Sedap-sedap cerita tu sedap. Betul bodoh. Allahu'alam lah. Nak ayat cerita banyak-banyak. Kalau kita rajin baca ni, temu macam-macam cerita. Waktu orang galik tu. Baik. Jadi lepas tu, jadi Tuhan kata ni, kerana tidak ada kesungguhan. Walam najid lahu azman ni, dia tidak sungguh pergi. Maka ni peringatan kepada kita semua, supaya dalam hidup ni, kena bersungguh pergi agama. Janji Tuhan dengan kita, gapo nombor satu sekali, jangan sekutu ke Allah SWT. Itu janji mula-mula manusia dengan Tuhan. Pertama dia kena sembah Tuhan. Kalau kita baca dalam hadis, gapo janji kita nombor satu dengan Tuhan? Apa ni? Kita hendaklah mengabdikan diri, beribadat kepada Tuhan, dan jangan mensekutukan Tuhan, syirik. Itu janji kita mula-mula sekali dengan Tuhan. Maka sebab tu tauhid kita ni kena jaga, jangan jadi rusuk. Email kita ni, akidah kita ni kena jaga semua, jangan jadi punuk. Sebab dia boleh jadi punuk. Dalam mazhab kita Ahlussunnah wal Jamaah, al-iman ni, email ni yazidu wa yanqus. Dia boleh kurang, dia boleh tambah. Dia boleh jadi kau banyak, dia boleh jadi kau sikit. Akhir-akhir sebab bateri lah, nak mudah faham. Bateri ni ketika dia kuat, sekali start dia hidup. Bunyi Allahu Akbar, Allah bangun lalu ambil semaya, nak pergi semaya jemaah. Tapi tangan dia lemah kan? La ilaha illallah tu tak ada kalim lagi. Nampak tak? Tu kita boleh test lah kita, bateri kita kuat ke tak kuat. Hak kuat lagi bateri belum orang bel tu dia siap dah. Dengan wuduknya, dengan apa. Tapi kalau bateri tak kuat kan? Bini geruk 2 kali. Jenera. Jenera. Nak nyau tu. Nak nyahu tu jenis lagi. Tu nak oyak. Tu tanda kita boleh test diri lah. Bateri kita ni gagah atau tak gagah. Kalau kita lambat benda-benda molek pergi semai jemaah apa lewat, maya atas motor, contohnya atas maya tangga, mana bateri kita cah tak bawa molek. Kalau bateri cah molek ni kita hidup depan, kadang-kadang salah hidup kat tu email. Tu dia kuat doa tu. Tengok saya, ni sejadah tu email. Pasal dia nak cari pahala, soh yang pertama. Baik gitu. Nanti nak ayat. Lepas ada tu, ayat seterusnya tu yang kata, tu yang cerita dah tu. Jadi terkeluar ni. Ni tu yang ayat. Kesudahan cerita. Ni baru masuk cerita. Itu ayat 116. Wa izkulna lil malaikatis judu li Adam. Fasajadu illa iblisa aba. Jadi, ingatkanlah peristiwa tatkala kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, lalu mereka sujud, melainkan iblis
ia enggan sujud. Tu Tuhan cerita kan dalam surah Baqarah kita baca dah cerita bila Tuhan suruh semua malaikat ni sujud termasuklah iblis, tapi semua malaikat sujud kecuali iblis. Iblis ni bukan malaikat. Walaupun ada ulama berpendapat iblis ni asalnya malaikat. Tapi bila dia tak sujud, dia dihalau daripada syurga, dah berubah kejadian. Sebenarnya kalau kita baca molek-molek, iblis ni memang asalnya jin. Dia bukan malaikat. Cuma bapa dia ada di langit ni, Tuhan beri keistimewaan kepada dia. Tuhan nak beri keistimewaan dan dalam planning Tuhan lah ni. Semua ni bagi Tuhan racet dah. Sebab tu dia beri kebenaran kepada iblis. Duduk di langit sekali dengan malaikat. Sebab nak mari cerita sujud keadaan ni. Kalau iblis tak duduk di langit, tak tubiklah cerita dia ni, tak saya sujud. Dan tidak bermulalah permusuhan, perbalahan antara manusia dengan iblis ni. Tu susunnya Tuhan tu. Tuhan atur dah lagu tu. Dan Tuhan beri peluang dia ni sebab masa tu iblis ni ibadat dia kuat. Kadang-kadang malaikat pun heran tengok ke dia. Ibadatnya bersungguh lebih pada malaikat. Malaikat ni memang dia tak makan tak minum. Tapi jin ni dia makan minum juga. Cuma makannya dia muka lain lah. Muka lain. Kita baca dalam hadis tu, Nabi sebut makannya jin ni ialah antaranya tulang. Tulang binatang. Ayam, tulang lembu, tulang gapo tu. Makan hak tu. Sebab tu dalam Islam tak boleh beristinja dengan tulang. Kalau kita baca dalam kitab fiqh tu, bab taharah ni, antara benda yang diharaikan kita ni, tidak dibenarkan kita beristinja dengan tulang. Sebab Nabi kata tulang ni makannya jin. Jadi kalau hak tu pun kita buat istinja, tak makan apa lah jin. Moga dia Maggi pun tak makan dah. Roti sana tak makan. Tulang makannya dia pun kita buat istinja, nyanyolah ke dia. Pakai tak makan, dah lah seluar dia kita pakai ambil. Ya? Pakai seluar jin belakang, nyanyo kau jin. Tu banyak pakai kaji lah dok seluar tu. Manusia ambil habis seluar jin. Macam-macam nama, Levi lah, Edwin lah. Seluar jin lah kata. Nyanyo ke jin. Baik, jadi iblis ni tidak sujud. Itu tandanya dia bukan malaikat. Sebab malaikat ni dia tidak reti langgar perintah Tuhan. Tu sifat asal semula jadi Tuhan buat. Malaikat ni la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi bila langgar perintah Tuhan, sah dia ni bukan malaikat. Dan dalam surah Al-Kahfi pun Tuhan sebut dengan jelas, kana minal jinni. Adalah iblis ni asal usul kejadiannya jin. Fa fasaqa an amri rabbih. Dia deraka kepada perintah Tuhan, iaitu perintah supaya sujud kepada Nabi Adam. Tu jelas bab tu. Bab tu saya pegang, saya tak terima pandangan ulama yang mengatakan iblis ni asalnya malaikat. Sebab jelas dalam Quran. Dah jelas bila kita pelaga-pelaga dengan apa ni hadis dan sebagainya, nyata ni bukan malaikat. Bukan malaikat. Dari sini iblis ni tak sujud. Tak sujud ni apa? Sebab dulu kita sebut dia serah dia ni lebih sifat takabur. Dalam surah Baqarah tu kata aba wastakbara. Dia ni enggan sujud, wastakbara, dia rasa dia lebih pada ada. Takabur. Kita Melayu kata sifat takabur. Takabur ni antara sifat celak yang kita jangan ada dalam diri kita. Ni antara Tuhan marah ni, sifat yang Tuhan marah, yang manusia ada ni sifat takabur. Sebab takabur ni Tuhan yang boleh takabur. Dalam hadis kursi nak Tuhan kata al-kibriya'u ridai. Sikap membesarkan diri ni ialah kain selimut aku. Tuhan buat bandingin. Ridak ni kita nak kata bukan kain selimut betul. Orang Arab kan dia buh kain atas bahu ni sokmo. Bukan selepek kat, kalau selepek kecil ni dia tapi boleh buat selimut lah. Tapi dia panggil ridak. Nabi pun pakai ridak ni sokmo. Ada tubuh dia ridak. Ridak. Jadi Tuhan kata sifat takabur ni ridai. Pakai aku, selimut aku. Siapa yang ambil benda ni, aku akan lawan dia. Jadi kalau kita manusia ada sikap takabur, kita ambil sifat Tuhan tu tok kita. Tuhan kata, aku akan lawan dia. Tuhan akan berjatuh orang lagu ni. Jadi sebab tu iblis ni kuduh perangai dia ni istikbar. Degil satu hal. Degil tu kerana dia rasa dia lebih. Dia jawab ke Tuhan dalam ayat lain,
Tuhan tanya, ma mana'aka iz amartu. Apa mu ma mana'aka antas juda iz amartu. Gapo dia menyekak mu ni sujud bila aku perintah? Dia jawab dalam ayat lain, wa ma mana'aka antas juda lima khalaqtu bi yadayya. Ada dua ayat. Tuhan tanya iblis, apa mu tak sujud? Sedekah ada ni aku buat dengan tangan aku sendiri. Lalu dia jawab, ana khairum minhu. Aku ni lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Mung Tuhan, kamu cipta Adam ni daripada tanah liat. Aku ni kamu ciptakan daripada api. Api hok, kalau api dapur gas tu biru. Biru ni masalah sebenarnya. Tu tak sedut pilih lah biru ni jadi. Min naris samum, api yang panas. Dalam hadis disebut jin ni dijadikan min naris samum. Sebab tu bila dia masuk dalam tubuh kita, orang jadi gila. Jadi hilang akal pasal kepanasan dia. Bila dia masuk dalam tubuh, orang jadi histeria, jadi gapo tu antaranya pada setengah tu jadi gila. Pasal tenaga api tu. Dia tubuh kita ni tak tahan terima. Sebab tubuh kita manusia dicipta daripada tanah liat. Sebab tu iblis ni dia suruh dia hebat. Tanah liat ni, kan kita tahu tanah liat lembek, pecek, pijok ke apa tu. Lembek, tak boleh buat satu, pekong pun tak sakit orang. Tapi tanah liat ni bila dibakar dengan kepanasan yang tertentu, dalam gok, bagi contoh orang apa ni bata tu, dia bertukar sifat. Jiring dia berubah. Tanah liat ni daripada lembut ke apa semua, jadi kerah, boleh buat bangunan berpuluh-puluh tingkat. Kenapa? Karena kesal daripada bakar api. Noya api ni lebih hebat daripada tanah liat. Itu hujah iblis. Dia suruh dia lebih, jadi apa nak tunduk? Dia tak ingat perintah tu perintah Tuhan. Dia tak fikir dan itu Tuhan perintah. Bukan soal mung aku buat daripada gapo, aku buat mung daripada orang ni aku buat. Tak bakit. Hak petai dalam cerita ni lah Tuhan suruh. Bila Tuhan suruh, tak kira lah gapo pun. Supalah kita diperintah oleh Tuhan hormat dan berbakti pada mak ayah kita. Tak bakit mak ayah kita bodoh ke, tak ngaji ke, lemah ke dia ni, tak bakit. Kalau nak kira hak tu, orang ngaji tinggi, tak payah caralah ke mak ayah, muka mak ayah tak masuk sekolah. Nak tulis nama pun tak reti. Nak baca pun tak reti. Tapi kita kena hormat, kena kasih, kena jaga mak ayah ni pasal perintah Tuhan. Poinnya duduk situ. Perintah Tuhan. Bila perintah Tuhan, tak usah kira lah mak ayah kita bodoh pada kita ke, tak boleh buat kira ke, tak berapa betul kepala ke, tak usah buat kira lah. Hak pentingnya kita anak. Bila anak, kita kena berbakti kepada mak ayah. Sebab tu bila orang tak cara ke mak ayah, dia langgar perintah Tuhan. Bukan dia tak dengar mak ayah dia sebenarnya langgar perintah Tuhan. Supaya juga seorang isteri diperintahkan oleh kamu untuk hormat kepada tok lelaki, patuh kepada tok lelaki selagi tidak bercanggah dengan syarak. Kalau dia kena dengar siapa Nabi pun sebut, kalaulah aku boleh suruh manusia ni sujud, aku akan suruh wanita sujud kepada tok lelaki dia. Tu Nabi sebut, kalau aku ni boleh haram manusia ni sujud kepada manusia lain, aku akan suruh bini-bini ni sujud kepada tok lelaki. Nak royak mulianya kedudukan tok lelaki. Jadi bila isteri ni patuh kepada suami, menghormati suami, dengar kata suami, dia sebenarnya mematuhi perintah Allah. Walaupun dia jadi tok lelaki bodoh pada dia. Dia tu berindustri jadi pegawai, tok lelaki driver. Ni ada berlaku. Bini ni pegawai kanai, gaji dekat 10,000. Tapi kerana hebat dah, tak ada orang berani minta. Siapa berani minta gaji pun 10,000. Posmen mana berani nak minta? Akhirnya tak ada arah menikah dengan driver. Tapi walaupun tok lelaki tu driver, dia gaji 10,000, tok lelaki dia pejabat dia tu bayar, dia tak boleh tak boleh nak agah dengan tok lelaki dia. Sebab ni tok lelaki. Tu benar-benar gini kadang kita tidak faham dalam hidup. Kita duk mikir apa-apa. Kita tak tahu ini adalah perintah Allah. Perintah Allah itulah yang pentingnya kita buat. Dalam satu hadis lain Nabi kata, bini ni kena dengar kata tok lelaki. Hatta kalau tok lelaki nak bersetubuh dengan di atas dapur pun, dia kena bui.
Ada dalam hadis tu. Enggak tahu lelaki mana gong nak ajak atas dapur nyalo habis. Tapi siapa perekat tu Nabi kata, kalau tok lelaki nok setubuhnya atas dapur pun dia kena dengar. Nak oyak kena patuh siapa setara tu. Cuma tok lelaki janganlah pelik-pelik. Naik atas dapur walaupun mampu api bukan bahasa tempat dia. Jangan dua tolu tu kali. Tapi nak oyak tu agama aja. Kedudukan dalam rumah tangga antara suami dengan isteri. Ini benar-benar gini kadang-kadang kita tidak faham dalam hidup kita pasal kita tidak tengok hakikat. Iblis jadi bunuh ni kerana tadi dia rasa dia lebih sehingga dia jadi istikbar, angkuh. Kemudian seterusnya ayat seterusnya Tuhan kata 117, faqulna ya adamu inna hadza aduwwul laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Maka kami berfirman kepada Adam, wahai Adam, sesungguhnya iblis ini musuh bagimu dan bagi isterimu. Oleh itu janganlah ia menyebabkan kamu berdua keluar dari syurga. Kerana dengan ia demikian engkau dan isterimu akan menderita. Jadi tu ayat dah Nabi Adam. Sebelum dia ni makan buah khuldi tu habis dah. Pertama jangan makan buah khuldi. Kamu kena ingat iblis hak tak sujud kamu ni ialah musuh kepada kamu dan kepada isterimu. Kayak dalam surah Yasin kata, Allah ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Tu ayat dah kita. Jangan kita ni tu setan. Apa? Sebab setan ni aduwwum mubin, musuh yang nyata. Jelas nah dia ni permusuhan. Supaya orang kafir. Orang kafir ni jelas permusuhan dengan kita. Sebab tu kita tak boleh muka. Kecuali orang kafir yang baik, yang bertolak asal dengan kita. Tapi kalau dia ni jelas pemusuh kita, kita tak boleh muka. Cuba lah ni Israel ni. Patut sepatut kita orang Islam beri muka kepada Yahudi, kepada Israel ni sebab jelas kejahatan dia, kezaliman dia, terutamanya kepada orang Islam yang ada di Palestin. Tu kita. Jadi kena cari jalan ke mana kita nak lawan. Paling kurang apa berdoa. Doa semua biar Tuhan laknat, Tuhan hancurkan Yahudi ni. Kalau kita tengok dalam setengah-setengah hadis itu mungkin hak berlaku sehari dua ni tanda-tanda keruntuhan Yahudi ni. Sebab ada satu tulisan ni orang Yahudi sendiri tulis, dia kata kerajaan Israel ni dia tidak akan lebih daripada 100 tahun. Dia boleh hidup. Lah ni dia dekat 100 tahun dah. Dekat 100 tahun. Dia akan runtuh. Sejarah sendiri menunjukkan kerajaan-kerajaan Yahudi ni dalam dunia tak pernah lebih pada 100 tahun. Allah ni rasa 90 berapa pun ni dalam satu tulisan. Jadi dia kata ni tanda keruntuhan. Perang dengan Hamas ni tanda keruntuhan Yahudi. Jadi sebab tu kalau orang Islam pakat sokong belakang ni, kita boleh tengok lah. Allah ni kerana kesal daripada perang ni ramai orang dia lari tubik tu. Tak si duduk dia di negara Yahudi. Takut. Kalau ada pitih kau pakat tubik. Beli tiket kau tu bel lari duduk lain bawa pitih bawa apa. Dan ekonomi Israel pun sehari dua ni tertekan. Sebab bila perang ni, di segi import, ekspor, bisnes ke apa, terjejak. Lepas tu PT habis. PT habis duk buat belanja ke minyak, askar ni ke apa, keperluan tentera ni bukan senang. Lepas bila alat senjata bunuh ke apa, sepuluh kereta kebal, Merkava. Merkava ni kereta kebal dia yang istimewa. Dia khas buat Amerika buat. Buat dengan besi yang tak pecah. Kalau tembok-tembok biasa, kalau RPG biasa ni, otak atau bau tu tak pecah. Tu antara kereta kebal terbaik dalam dunia. Dia panggil Merkava. Rega dia sebutir, kata silap saya, 9 juta. Sebutir kereta kebal tu, rega dia 9 juta. Mahal tak mahal tu. Tapi dalam perang di Palestin ni pecah kalau kereta kebal tu berdiri dengan RPG. RPG, askar duk ikut atau bau ni. RPG dia panggil. RPG nama dia RPG. Bukan Rafizi, RPG. Lama tukar dengan Rafizi kan. Silap sebut jadi Rafizi. Rafizi ni tak look tembok berapa tak ada apa. Jadi RPG ni di segi adaknya tak boleh berdiri Merkava tu. Merkava. Tapi dalam perang ni boleh tembok. Satu berita yang saya dapat tu, saya rasa betul cerita ni. Dia arahan kepada Hamas ni jangan berdiri. Jangan guna RPG ni berdiri. Sebab tak akan pecah. Jadi pokok dia tak guna. Tapi benda tu topik diri keluar.
Duk atas bahu ni, duk bawak ni, pung pergi sendiri. Pergi sendiri pung, bahaya kata kebar, pecah kata kebar. Terkejut. Kau faham ni, lagu mana siapa dia je pecek suih? Siapa dia suruh pecek suih tu apa? Senjata tu tembok sendiri. Dah banyak kata kebar Israel ni, punuk. Meletup, pecah, kerana tembok ke daripada RPG. Hak ni jadi gerung, hak dia pelik. Lagu mana? Dia sebenarnya tak pernah terfikir kereta gebar tu boleh tembok. Sebab tak ada senjata kecuali meriam besar tu. Tembok dengan hak tu baru pecah. Kalau bohong senjata-senjata orang duk guna biasa pergi mari ni, memang tak akan pecah apa ni kereta gebar tu. Tu contoh je lagu tu. Baik, balik pada cerita kita ni. Jadi sini Tuhan kata kepada Nabi Adam, iblis ni adalah musuh kamu, musuh isteri kamu. Janganlah kamu biarkan dia menyebabkan kamu terkeluar daripada syurga ni, daripada tempat nikmat ni. Fatashqa, maka kamu akan menderita. Duduk dalam syurga ni segala kandak boleh berlaku. Tubik pada ni susah. Kalau kita duduk dalam istana tu dia nak makan pakai panggil daya. Wak mari goto. Tapi dia tubik duduk luar duduk kampung. Kena buat kerja sendiri. Kena cari pitih sendiri, nak makan kena masuk. Bagi contohnya susah. Tuhan sebut ni, innalaka la alla tajua fiha wala ta'ra. Sesungguhnya telah dikurniakan berbagai nikmat bagimu, bahawa engkau tidak akan lapar dalam syurga itu dan tidak akan bertelanjang. Mana cukup belaka pakaian, minum, keperluan cukup tu maksud dia. Maksud dia lagu tu. Duduk dalam syurga ni cukup belaka. Tak lapar, tak susah, tak sejuk, tak gapo, ada keperluan belaka. Wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha, dan sesungguhnya engkau juga tidak akan dahaga dalam syurga itu dan tidak akan merasa panas matahari. Tak rasa dahaga. Tak panas sebab bapa tak panas dalam satu huraian ulama sebut kerana matahari tak ada. Matahari ni bila khemah tak ada lah. Dan masa tu di syurga ni tidak di dunia. Tidak di dunia. Tidak di dunia. Jadi bila tidak di dunia tak ada lah mataharinya. Lepas pada ni pun kau tak ada sebab dunia ni musnah. Matahari tak ada, gapo tak ada. Cuma dalam syurga ni ada bayar. Disebut dalam ayat berapa ayat tu ada bayar, duduk bawah bayar-bayar. Bayar-bayar ni katanya bayar-bayar pokok-pokok dalam syurga. Bayar-bayar dalam pokok. Jadi Tuhan kata mu ni keperluanmu ada berlaku dalam syurga ni, maka janganlah kamu ni terkeluar daripada syurga. Fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Setelah itu maka syaitan membisikkan hasutan kepadanya dengan berkata, wahai Adam, mahukah aku tunjukkan kepadamu pohon yang menyebabkan hidup selama-lamanya dan kekuasaan yang tidak akan hilang lenyap. Dia lagi lain kat tu. Mu nak ke kakak tunjuk, mu makan buah ni, mu kekal pas bila-bila dari syurga. Senit dia ni, tak ada masalah, tak ada apa satu. Jadi dia cari kelemahan kita manusia. Supaya setengah orang lah. Kita kadang-kadang tu. Iblis ni buat lah sekali. Lepas ni tobat. Kan ada kan kadang kita memikir. Nak buat benda tak molek. Tahu dosa benda ni. Tapi lah main cerita. Buat sekali ni pak. Minta apa dengan Tuhan. Tu. Tu bisikkan dia dah tu. Kita pun termakai jodoh juga ni. Buat sekali ni. Buat sekali. Lepas kita minta apa. Tobat lah. Macam ada setengah orang tu. Dia pergi umroh tiap-tiap tahun ni. Kerana nak cuci dosa. Tak apa kata kita buat jahat. Lepas kita pergi umroh. Jadi dia ingat pergi dengan umroh tu boleh basuh habis dosa. Jadi buat main dengan Tuhan. Buat dosa pergi umroh. Buat dosa pergi umroh. Sepatutnya bila pergi umroh hajat tu, dosa pun kau kurang lah. Ni duk balik asal juga. Lepas tu pergi umroh pula. Jadi ni hasut teh syaitan. Kemudian bila kena hasut ni, ayat 121, fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah wa asa adamu rabbahu faghawa. Kemudian mereka berdua memakan dari pohon itu, lalu terdedahlah kepada mereka aurat masing-masing dan mereka mulailah menutupnya dengan daun-daun dari syurga. Dan dengan itu derhakalah Adam kepada Tuhannya, lalu tersalah jalan dari mencapai hajatnya. Bawah ni dua ayat, yakni kerana hajatnya hendak hidup selama-lamanya dalam syurga dan beroleh kekuasaan yang kekal, sebagaimana yang dikatakan oleh iblis, terlalailah dia sehingga melanggar perintah Tuhannya
yang melarangnya suami isteri daripada memakan buah pohon itu. Oleh kerana seorang Nabi Allah itu maksum, yakni terpelihara dari melakukan dosa, maka dapat difaham bahawa perbuatan Nabi Adam itu dilakukan disebabkan terlupa dan tidak sengaja, sebagaimana yang diterangkan oleh Allah Ta'ala dalam ayat 115 yang lalu. Tetapi oleh kerana dia seorang yang mendapat kedudukan yang mulia pada sisi Allah, maka perbuatan yang tidak sengaja itu dipandang berat, lalu diampunkan oleh Allah Ta'ala setelah dia dan isterinya bertaubat. Jadi makan sebelum pada tu ni, sebelum makan ni dia tak cara mengaku. Tak rasa jatuh tino ni, walaupun tak ada pakai baju, tak ada pakai apa pun, supaya budak-budak kan. Budak-budak kecil ni mandi lanje jatuh tino, tak ada kau satu, pasal dia tak kenal lagi aurat. Aurat mengaku dia tak kenal. Dia bila dia balik baru dia mari perasaan malu. Dia seru. Tengok tino, tengok jatuh seru, ada perasaan. Kalau jatuh tengok tino seru orang, tu tanda balik. Tapi masa budak-budak sebab tu, pok kita yang budak lah dia bogel juga. Lah, bukanlah kata mata kita ni ustaz lah ni zaman kecil tak lanja belako. Beranak tu pun lanja dah. Panak boleh ke besar tu. Lanja bogel main sungai lah, main dia macam-macam perangai. Pasal masa tu tak ada perasaan egam satu. Itulah gambar kedudukan Nabi Adam dengan Hawa dalam syurga. Masing-masing tak ada rasa apa sebab tak ada perasaan. Tapi bila dia start makan buah khuldi tu, dia mari lalu. Ni suruh dia jatuh. Suruh tarik. Hak tina ada pula. Awal pula. Suruh dia tina. Tu suruh malu dalam bagus tak malu. Malu tu lah. Berongga cari pakaian. Cari pakaian tu dia ambil daun-daun yang ada di syurga. Ambil pakai. Tutup tempat hak sepatut. Ia tutup, ia dipanggil kemaluan. Kemaluan itulah pucuk dipanggil kemaluan. Barang yang kita suruh malu orang tengok. Sebab tu dipanggil kemaluan. Orang yang tak suruh malu buku habis tu, orang tu tak ada kemaluan. Tu ujung dia mudah. Dia tak ada kemaluan sebab dia boleh belanja main-main tapi orang. Orang yang tutup ke apa sebab dia ada kemaluan. Tu beza dia tu, sebab tu orang Melayu panggil kemaluan. Hebat orang Melayu ni bahasa dia. Beza dengan kesipuan. Okey, bahasa tu kesipuan. Sipu ni bukan malu biasa gini, dia tersipu-sipu. Mana tak kena, orang naik-naik pergi duduk tempat tu imi. Baru bila orang nak komen, aku ni duduk atas tak, tu kesipuan dia panggil, bukan kemaluan. Malu tersipu-sipu. Tersipu-sipu. Jadi bahasa Melayu ni sebenarnya istimewa. Kita tak rasa kata-kata, tapi bila kita baca orang saya kata hebat. Orang Melayu ni. Dia guna perkataan tu kena. Cuma kita tak ada dengan kita bahasa. Pasal kita model doa kan, duk main lugua. Patutlah ni nulis dalam WhatsApp pun rekah-rekah. Saya pening kata baca orang atas WhatsApp. Tak tahu dia tulis gapo. Dia rekah doa. Bengong gitu. Kadang-kadang ada orang kan dia mengepek kita tak okey. Tapi di atas tu kita okey pun tak faham. Dia rekah doa bahasa dia pakai kita bukan gerti kita. Ni bahasa jenis orang lama. Kita bahasa jenis zamir tepu pelito. Kita ni zamir kita ni zamir tepu pelito. Zamir tepu buku. Orang mula ni zamir bego, zamir berapa. Jadi tak serupa, tak boleh masuk lain. Tak boleh masuk lain. Jadi bila dia makan dua ni mula dia rasa malu. Dari situ bermulanya aurat. Hak jatuh apa ni ada ni rasa dia ni ada kemaluan dia. Hak ni pun rasa malu tu pakai ambil. Sebab tu dalam buku-buku Inggeris kan, dia buat gambar nak Adam dan Hawa ni, Adam and Eve ni pakai daun. Kan dalam buku-buku Inggeris tu daun tu memang dalam Quran sebut. Wa tafiqa yakhsifani alaihima mi waraqil jannah. Masing-masing mulai menutup aurat mereka tu dengan daun-daun dari syurga. Mana daun pokok lah, pokok gapo tak tahu, tak tanya lah pokok medai ke pokok terbesu ke. Pasal duk tanya, bagi tak perlu belaka. Dah tak ada royak pokok gapo sampai Nabi pun orang tak tanya. Pasal duk tanya lah bagi tak menambah ke keimanan kita. Kemudian lepas batu wa asa adamu, maka Tuhan kata Nabi Adam pun mulalah berlaku maksiat. Melanggar perintah Tuhannya. Sini timbul cerita tentang kemaksuman Nabi. Ada banyak huraian sebab orang katakan kita percaya Nabi ni maksum. Tapi apa Nabi Adam ni buat kesalahan.
Ni ada macam-macam pandangan ulama. Ada setengah ulama kata benda ni berlaku sebelum dia dilantik jadi Nabi. Masa tu dia tidak Nabi lagi. Dia jadi Nabi ni bila turun ke dunia. Dalam syurga dia bukan Nabi. Jadi dia ada salah dan silap. Tu ada satu pandangan. Ada pandangan yang saya rasa lebih kemah. Dia kata ialah maksum ni ismah. Ismatul Rasul ni kemaksuman Nabi ni dalam hal-hal agama. Dalam bab agama, Nabi ni tak akan buat salah. Dia tidak salah royak kat orang dok. Benda hak haram lagi royak halal bukan sifat Nabi. Dia bab agama betul semua. Cuma atas sifat dia manusia ada kesilapan. Macam Nabi Adam ni benda ni bukan isu agama, ini isu dia dengan Tuhan. Janji dia dengan Tuhan. Dia bukan nyapa agama kat orang. Jadi berlakulah kesalahan. Kesalahan itu bukan terlupa. Nabi kita sendiri kan ada beberapa kes Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Tuhan kerana kesilapan ijtihad dia. Kesilapan keputusan dia. Kerana benda tu bukan benda yang bersifat hak asal agama betul. Bukan soal akidah kau gapo dak. Tu ada sebab tu Nabi ditegur kan ada 2-3 tempat kalau kita baca dalam tafsir tu sebagai contohnya Nabi pernah ditegur dalam surah Abasa wa Tawalla. Nabi duduk tengah berdakwah dengan orang besar-besar ni, VIP, VVIP ni. Tiba-tiba mari orang Islam seorang nama Abdullah bin Ummi Maktum. Dia ni panggil Ummu Maktum kerana dia buta. Dia tak nampak mata. Jadi dia jalan-jalan dengan seorang Nabi. Nabi duk beroyak bab agama. Dia pun masuk dekat. Cari serai. Siapa gah dia pergi tangan Nabi. Oh Muhammad dia kata, "Oyaklah kat aku bab agama ni tambah lagi hok mana hok ngajar dah." Nabi berubah muka dia tengah kecek dengan VVIP ni. Tiba-tiba mari hok buta. Terganggu Nabi ni sehingga berubah muka Nabi paling lain. Tak layak kawan. Tu jadi Tuhan turun ayat. Tuhan turun ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Jadi Tuhan tegur Nabi ni sebab bermasai muka dan berpaling daripada seorang yang buta. Kerana nak jaga VVIP. Tuhan tegur. Itu kesilapan Nabi. Di segi kehidupan dia ni. Atas sifat dia sebagai manusia. Lepas pada itulah Nabi ni duduk mana-mana bila nampak Abdullah bin Maktum mari, dia bangun cacah. Dia pernah dari satu riwayat dia duduk cokoh. Nabi ni dia duduk cokoh semua. Bila dia mengajar apa, dia jaring berdiri, dia ada kain dia. Kain lapik, dia duduk atas kain itulah. Jadi bila Abdullah bin Maktum mari, Nabi akan bangun. Bangun pergi pegang tangan, pergi ambil. Kalau pintu masjid kan, Nabi pergi ambil dia. Ambil mari duduk sekali dengan dia. Siapa gitu mau lalu? Sahabat tanya buat apa? Dia kata, aku kena tegur kau Tuhan ni, kerana dia. Mulianya dia ni, siapa aku pun kena marah. Kita guna bahasa kampung. Kerana dia ni mulia, aku kena marah Tuhan. Maka sebab tu dia hormat kepada Abdullah bin Maktum ni. Siapalah kawan tu meninggal. Tu nak ayat. Kesilapan tu ada atas sifat manusia. Tapi maksum ni kata ulama ialah di segi menyampaikan agama. Wahyu-wahyu yang khusus daripada Tuhan. Nabi tidak akan lari. Nabi mana-mana pun tidak akan lari. Dan situlah maksud ismah. Ismatul anbiya. Itu dalam beberapa pandangan lah disebut baik. Kemudian lepas dia silap ni melanggar perintah Tuhan, thumma ishtabahu rabbuhu fataba alaihi wahada. Kemudian Tuhannya memilihnya dengan diberi taufik untuk bertaubat, lalu Allah menerima taubatnya serta diberi petunjuk. Jadi dia ni bila dia buat silap, Nabi Adam ni Tuhan bimbing dia kepada taubat, iaitu memohon keampunan. Dengan apa ni? Rabbana zalim, doa dia ni Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa yang khusus yang Tuhan sebut dalam Quran. Nabi Adam ni baca doa ni dalam surah gapo tak ingat, dalam surah Baqarah tu tak sebut doa. Dia cuma Tuhan kata dia bertaubat dengan doa dia. Tapi doa ni disebut dalam surah lain, iaitu Rabbana zalamna anfusana. Wahai Tuhan kami berdua ni telah menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taufilana wa tarhamna, kalau Tuhan tidak ampun ke kami, warham wa tarhamna, dan memberi rahmat kepada kami, lanakunanna minaz zalimin, minal khasirin, minaz zalimin, termasuk dalam orang yang
zalim. Ni doa ni patutlah kalau kita boleh baca pas maya bila-bila ke. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minaz zalimin. Sebab doa ni doa untuk nenek kita. Nenek kita Nabi Adam dulu. Patut kalau kita boleh baca pas maya. Jadi Tuhan terima taubat dia tu dengan doa dia tadi, dengan dia menyesali kesilapan dia. Tapi Tuhan hukum juga dihantar ke dunia sebab ini perancangan Allah. Ada orang tanya, apa Tuhan buat turun ke dunia? Buat tubik daripada syurga sebab itu perancangan Tuhan. Tuhan perancangan. Makan buah khuldi itu sebahagian daripada perancangan Allah untuk menjadi sebab dia ni turun ke dunia. Bawa ada sebab tu. Ada sebab. Jadi ayat ni Tuhan kata qalah bita minha jami'a ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa. Allah berfirman, turunlah kamu berdua daripada syurga bersama-sama dalam keadaan setengah kamu menjadi musuh bagi setengahnya yang lain. Bawah ni ayat, yakni keturunan Adam akan bermusuh-musuhan sesama sendiri kerana menjaga kepentingan hidup dan menurut hawa nafsu. Juga iblis dan keturunan menjadi musuh ketat bagi Adam dan keturunannya. Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dari aku, maka sesiapa yang mengikuti petunjukku itu, nescaya dia tidak akan sesat dan dia pula tidak akan menderita azab sengsara. Jadi bermula pada situlah Nabi Adam, Hawa dan iblis ni dihalau keluar ataupun diarah keluar daripada syurga. Bila turun ke dunia ni bertembunglah. Tu sejarah pertemuan manusia dengan iblis ni bermula di langit dan disambung di dunia. Disambung di dunia. Dan anak-anak Adam ni pula baloh pula. Dan kita baca dalam sejarah kan, dia beranak kembar 2 kali. Kembar dia ni laki puai. Qabil dengan Habil. Hak ni tubik jatah seorang, perempuan seorang. Hak ni laki seorang, perempuan seorang. Lepas tu cara nak nak mengembangkan zuriat manusia sebab masa tak ada orang. Pada Nabi Adam nak Hawa, lepas tu anak dia 4 orang. Nak kembang manusia lagu mana? Tuhan arah kahwin. Kahwin adik-beradik lah. Ada hak puai hak ni nikah dengan hak laki ni. Hak ni kadah gitu. Nikah lagu tu. Masa tu kahwin ni adik-beradik. Pasal tak ada orang lagi atas dunia. Bermula pada situlah baloh tu kan. Dalam cerita tu baloh hak ni tak sih dia kata adik aku hak comel wi kau kahwin tu. Adik dia hak uduh nak wi kat aku. Nak perangai tak ada pun ada dah jamet tu. Ada dah jamet tu. Baloh dua tu lalu nak ada kata kena turut perintah Tuhan. Aku tak sih dia kata. Ginilah dia kata nak tahu Tuhan itu kau tak buat korban. Masing-masing ni berkorban. Hak ni dia apa ni bawa kambing ternak ke dia. Hak ni tanam sayur buah ke apa semua. Jadi seorang ni buat lagi hak buruk. Hak ni bagi hak molek. Dalam itu masa tu cara tanda Tuhan terima korban ni turun langit. Turun api daripada langit. Api tu akan turun dia sambar korban tu. Dia makan habis apa licin ni. Itu tanda diterima oleh Tuhan. Masa tu. Jadi hak baik ni Tuhan terima. Turun api daripada langit makan habis. Semua sekali. Hak ni tak turun api. Pakai duduk situ ya. Mana korban dia tu tidak terima. Itu kalau kita baca dalam kitab. Jadi dia tak puas hati. Dia kata tak boleh jadi lagu ni. Dia nak bunuh. Nak bunuh. Orang nak marah doa ni. Masa adik dia tengah tidur tu. Dia akak batu dia rembah ke kepala. Katok. Rembah dengan batu. Mati kawan ni. Bila mati panik tak tahu nak buat ke mana. Nak buat ke mana. Mati dah kawan ni. Tapi nak buat ke mana. Dengan mayat ni. Kita tak tahu nak kita. Masa tu lah Tuhan buat turun. Burung gagak 2 ekor. Burung gagak 2 ekor ni. Belawai 2 ekor ni. Belawai kekal. Patuk lah. Apa semua. Mampu seekor. Bila mampu seekor. Hak hidup ni. Pergi gali lubang. Dengan paruh dia. Dengan kaki dia. Perih. Gali lubang. Erik hak mati. Buh dari lubang. Lepas tu kambuh. Dia duduk tengok. Oh lagu ni cara nak susu. Dia belajar dengan burung gagak. Belajar burung gagak tu dia pun gali lubang retek. Tu kambuh adik dia. Itu cerita dia. Tu asal cerita pertumpahan darah yang pertama manusia bermula situ. Qabil dengan Habil. Lepas pada tu kat baloh susu pahlawan ni. Baloh tak sudah-sudah. Pati pun dekat 10 di Malaysia. Tanda baloh kan?
Indonesia ni parti Islam saja belah-belah. Siapa orang bingung nak mundi orang mana hak Islam. Masa saya pergi Indonesia tu duduk buang dengan driver. Dia kata pening pak di sini dia kata. Parti Islam saja ada berbelah-belah. Dia kata, yang mana satu yang Islam pun tak tahu dia kata. Pening banyak dok. Tu perangai manusia. Pasal beri balok, beri nak jadi orang besar ke apa. Daripada jadi dua jadi tiga jadi empat. Akhirnya orang jadi pening berlaku. Ni nak ayat perangai manusia zamir berzamir. Selagi kita tak boleh beki perangai ni sepak bila lagu tu. Sepak bila lagu tu. Pasal nafsu tadilah, nafsu. Baik, balik pada cerita kita ni. Jadi Tuhan royak sini itulah keadaan berlaku. Ketiga-tiga dihalal ke dunia. Dan hiduplah dengan sengsara. Ayat 124 dia kata waman a'rada an zikri fa innalahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan sesiapa yang berpaling ingkar dari ingatan dan petunjukku iaitu Quran ini, maka sesungguhnya adalah baginya kehidupan yang sempit dan kami akan himpunkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Iaitu sesiapa yang berpaling ingkar dari ingatan dan petunjuk Allah, maka ia akan mengalami kehidupan yang sempit dalam dunia, resah, gelisah dan tidak tenteram jiwanya, atau akan berita azab di dalam kubur sebagaimana diterangkan dalam hadis-hadis Nabi. Di akhirat pula ia akan dihimpunkan bersama makhluk-makhluk yang lain dalam keadaan buta, yakni meraba-raba dalam kesesatan seperti keadaan di dunia atau meraba-raba di dalam azab. Jadi tu royak orang hak berpaling masuk tolok, tak pakar peringatan tu. Kalau konteks kita ni Quran lah. Orang yang tidak berimeh dia tolak Quran. Kita hak berimeh pun kalau tak turut Quran, maka Tuhan kata kehidupan kita sempit. Sempit ni bukan kata tak ada harta. Orang kaya pun kadang-kadang hidupnya sempit. Pasal apa? Nombor satu, fikiran dia jadi duduk tupu harta. Orang kaya ni jangan ingat senang hidup. Dia kadang-kadang serabut daripada kita tak ada piti. Nombor satu sekali, dia duduk fikir nak simpan warna piti. Salahnya ropok kat orang lah. Salahnya suri kat orang. Pahanuk orang colek lah. Dia duduk mikir bagi tu semua. Pak kalau nego besar, kan jatuh kan nego ni. Kan jadi serabut dia tu kan lebih pada kita. Kita tak ada piti, tak ada masalah. Orang tak ada apa sebab tak orang gilut, tepi jalan je nego. Mungkin tak ada kau satu. Nak fikir ke apa? Dia boleh tidur atas wakah, boleh tidur atas kursi tepi jalan. Relax, tak ada gapo dia, tak ada gapo, tak fikir gapo dia. Orang yang ada harta ni banyak benda kena fikir. Kalau begitulah beginilah, kita tengok dia sedar hidup, tapi dia ni sepik ada dia. Fikir dia sepik. Kata ulama lagi sepik ni masuk antara duduk mikir dunia. Tak mikir sebab tu setengah tu bila kaya-kaya masjid tak pergi. Ada orang macam saya sebut kan. Saya pernah jumpa. Kaya-kaya rata-rata dunia pergi. Mekah tak pergi. Dia ni kata dia boleh royak pergi situ, pergi sini holiday dengan family. Tapi Mekah tak pergi. Apatah buat haji, umrah pun tak pergi. Jadi gapo dia lebih ni setara tu. Dunia kena. Dengan Tuhan tak rapat. Harta tak habis pakai. Tahun ni pergi situ, tahun ni pergi situ. Kadang 2 kali setahun overseas. Tapi umrah tak pergi, haji pun tak pergi. PT tu lebih pada nak pakai. Setengah tu cerdik tu jawab tak siapa seru. Tak bila nak siapa seru. Seru ni lama zaman Nabi Ibrahim. Takut kita lah dia tak siapa-siapa seru. Tapi dia boleh jawab tak siapa seru. Jadi orang lagu ni gapo dia boleh dia. Tak ada keistimewaan langsung. Dengan Tuhan jauh. Masjid tak mari hari Jumaat. Hari Jumaat. Tu bermuju mari hari Jumaat. Hari lain tak mari masjid. Jadi nak buat gapo benda tu. Jadi situ cara kita nak fikir. Jadi Tuhan kata sepik hidup ni bila kita lari daripada peringatan Tuhan. Tak turut agama, jiwa kita jadi sepik. Duk mikir ke dunia semua tak kena nak fikir. Kena nak fikir. Jadi sebab itulah cara dia nya dekat dengan agama. Dan orang lagi ni pula Tuhan kata hari kiamat ni Tuhan bangkit dalam keadaan meraba-raba, buta. Lalu dia tanya ayat 125, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dan dia berkata wahai Tuhanku, mengapa engkau himpunkan aku dalam keadaan buta padahal aku dahulu celik. Dia kata mula celik nampak tu. England, Amerika ke apa semua, sahega tu sahega nampak belaka. Bapa tiba-tiba bila bangkit di akhirat tak nampak apa-apa.
Lalu Tuhan jawab, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Allah berfirman, demikianlah keadaannya. Telah datang ayat-ayat keterangan kami kepada kamu, lalu kamu melupakan serta meninggalkannya. Dan demikianlah engkau pada hari kiamat ini dilupakan serta ditinggalkannya. Mana Tuhan lok dalam keadaan buta. Seolah macam Tuhan tak ingat. Dia ni celek mula. Tiba-tiba bakit buta. Tu cara Tuhan nak hina dia. Dah mung tak cara sangat kau ayat aku, peringatan aku pada hari kehidupanmu di dunia, maka hari akhirat ni aku buat mu lagu tulah. Aku buat mu lagu tulah. Lagi sikit lagi. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wa la azabul akhirati asyaddu wa abqa. Dan demikianlah kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak beriman kepada ayat-ayat keterangan Tuhannya. Dan demi sesungguhnya azab akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Tu ayat aku balas lah ni. Aku balas ni kerana orang ni buat jahat. Afalam yahdilahum kam ahlakna qablahum minal qurun yamshuna fi masakinihim inna fi dzalika laayatin liulin nuha. Adakah tersembunyi serta belum jelas lagi kepada mereka berapa banyak kami telah binasakan dari kaum-kaum yang terdahulu daripada mereka. Sedang mereka sekarang berulang alik melalui tempat-tempat tinggal kaum-kaum itu. Sesungguhnya pada yang demikian ada tanda-tanda untuk mengambil iktibar bagi orang-orang yang berakal. Bawah ni ayat, yakni mengapa kaum kafir musyrik masih berdegil mendustakan agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Sedang mereka sekarang berulang alik melalui negeri-negeri yang telah dibinasakan oleh Allah dan mereka dapat melihat bekas-bekas peninggalan kaum pendahaka yang telah binasa itu. Jadi Tuhan tanya, tak si berimeh lagi ke dok? Sedekah orang Arab ni pergi mari kan, nego tu, pergi kat tu, pergi kat ni, dia sepanjang perjalanan itu dia tengok. Contohnya macam tempat kaum Nabi Soleh, dia dipanggil Madain Soleh. Madain Soleh ni dekat dengan Yamin. Ada bekas-bekas bagaimana demo ni dimusnahkan oleh Tuhan. Kemudian kaum Ad sebagai contoh, Tuhan musnah. Tanda-tanda ni ada di tanah Arab. Dan di luar tanah Arab pun dia boleh tengok kesel-kesel azab Tuhan ni kepada kaum-kaum yang terdahulu daripada mereka. Jadi tak boleh mikir kok. Apa kita duk perhati macam-macam Tuhan buat atas hidup ni, sepatutnya kita kena ambil iktibar. Kita kena ambil iktibar hak berlaku orang hak langgar perintah Tuhan, orang hak agah, orang hak buat dosa ni, lagu mana Tuhan hukum. Demo tu. Hak besar ni contoh kita kata Mustafa Kamal Atatürk. Orang yang mensekularkan Turki, menjatuhkan kerajaan Turki Osmaniyah, tubuh kerajaan sekular, jaharai ke semaya, ban ni kena ban dalam bahasa Turki, orang tak boleh sipai janggut, orang puai tak boleh pakai tudung. Siapa mereka tu Quran kena tulis Turki. Akhirnya mana dia? Hebatlah Turki tu, maju moden masa tu. Manusia kagum dengan dia, tapi bila dia mati, mayat dia pun tak boleh tani. Kita baca dalam buku kan, dia nak mati tu kak menderita, dia panas set. Siapa orang terpaksa muat tubuh dia warna mutebuk pergi duduk main kat atas sungai. Atas sungai di Selat Bosporus apa tu, pergi mari. Tak boleh duduk dalam rumah. Pasal ekor apa pun tak jadi. Jadi kepanasan. Jadi terpaksa buat naik atas mutebuk, tak hilang juga panas. Dan bila mati tanah ni tak boleh. Tak nak tanah. Sebab tu Mustafa Kamal ni tak ada kubur dia dalam tanah. Bubuh timbu mayat dia. Tuhan bumi pun tak boleh terima. Pasal berat dosa dia kepada orang Islam, kepada agama. Ini Mustafa Kamal Atatürk, bapak Turki moden orang panggil ke lagi. Ni nak ayat hukum tu Hak lain Firaun ke apa tu, waktu kita baca dalam sejarah. Itulah cerita lama. Dalam sejarah ni Mustafa Kamal ni zaman kita. Zaman kita ni kerana kejahatan dia, kesilapan dia, tengok Turki jadi penuh. Law ni nak betul balik bukan seni. Nak jadi semula kepada agama tu makan masa yang banyak. Berapa generasi dah bunuh. Tak tahu semaya bel lah ke mana ke apa semua. Ni Tuhan balas selalu atas dunia. Orang yang buat kena ke agama ni kita boleh tengok. Banyak kalau kita nak sebut contoh. Tapi kadang-kadang contoh-contoh tu sensitif. Kita baik tak sebut. Tapi kalau kita perhati kita kenapa? Individu, pemimpin ke apa semua ni
Tuhan tunjuk selalu atas dunia. Kesal daripada perbuatan dia. Ini ayat. Jadi itulah kita berhenti setakat tu untuk malam ni. InsyaAllah kita akan sambung dalam kuliah yang akan datang. Itulah minggu depan insyaAllah. Kita baca ayat seterusnya, ayat 129 sehingga akhir insyaAllah. Kita cuba habiskan surah Taha ini pada bulan ini juga insyaAllah. Kita berhenti setakat itu dulu. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zidna ilma, Rabbana hab lana hukma wa alhiqna bis sholihin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal munafiqin ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم فرج جمعهم وشتت شملهم وبدد كلمتهم وزلزل أقدامهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين